Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kuliah yang ke-18. Kita ada seminggu lagi kan? Kita masih perbincangan kita dalam tajuk hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan ataupun terdorong hasilnya hadis maudhu' ini. Yang pertama baru ni ialah faktor politik. Jadi faktor kedua ialah faktor permusuhan agama. Ini faktor kedua. Faktor ini adalah disebabkan oleh musuh Islam akibat dendam kesumat atas kekalahan berterusan mereka dalam siri-siri peperangan menentang Islam yang mengakibatkan kejatuhan kerajaan Rom dan Parsi. Kalau kita ingat dalam sejarah kita ngaji dulu di sekolah, dia panggil krusik. Dia panggil ke apa kalau kod Melayu? Krusik, peperangan krusik. Krusik. Moga saya history dalam bahasa Inggeris mula. Salib, peperangan salib dah. Crusade, C-R-U-S-A-D-E. Tingkat kedua ke tingkat berapa saya tak ingat lah mengaji tu. Crusade. Baik, jadi atas faktor musuh Islam ni dia dendam, dia kalah dalam peperangan. Oleh itu mereka beralih kepada serangan berbentuk mental dengan memburuk-burukkan Islam dan menimbulkan kekeliruan dan keraguan terhadap umatnya. Antaranya adalah dengan cara mencipta hadis-hadis palsu yang boleh memberi gambaran negatif terhadap Islam. Mana asoho ke dia dah? Usaha sungguh dia. Sebab dia tahu dah. Dia ngaji Islam ni lepas pada Al-Quran, sumber hukum ialah hadis, sunnah. Nak punuh Al-Quran ni beberapa cara dah. Orang talis cuba nak merosakkan Al-Quran, dia tak berjaya. Pasal apa? Pasal Al-Quran ni, sebagaimana kita belajar dulu, ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Bila daripada ayat ni lah menyebabkan sampai hari ni orang talis cuba nak merosakkan Al-Quran tak berjaya. Tapi hadis tak. Jadi musuh Islam ni bila dia study tengok nak rosakkan Al-Quran ni tak berjaya, maka dia pergi ke sumber kedua. Tak? Bila kita rusakkan hadis, maknanya rusak ilmu. Bila rusak ilmu, hukum-hukum, segala hukum-hukum yang diistimbak daripada hadis tu, kalau hadis palsu, maka hukumnya palsu. Nampak tak? Jadi itulah cara dia. Cara dia nak sebagai nak balas dendam, sebab dia lawan secara fizikal tu kalah dia. Zaman ni fizikal pun benar dia. Kita boleh gambar macam mana Islam dulu hebat. Tak pada nak lawan kalau dengar fizikal dia. Baik. Golongan anti-Islam yang kerap mencipta hadis palsu dikenali sebagai golongan zindiq. Golongan zindiq. Hamad ibn Zaid yang meninggal pada tahun 179 Hijrah. Awal dia ni sama dengan Imam Malik. Tarikh mati dia sama dengan tarikh mati Imam Malik. Seorang ulama hadis terkenal mengatakan puak zindiq telah mencipta 14,000 hadis. Banyak. Tidak heranlah kalau lah hadis-hadis palsu itu terdapat dalam kitab-kitab kita umat Islam ni, di pelbagai tempat. Dia masuk di dunia Arab dulu. Lepas tu pecah-pecah dia siapa kita. Sebab itulah kita kena sedar, kita alert learning. Hadis palsu ni daripada ni zaman saya sebut tadi, Hamad bin Zaid 179 Hijrah mati tu, dia sebut dah 14,000 cuba bayar. Banyak ni, banyak pada Bukhari Muslim. Jadi dia masuk dalam segenap ilmu. Ya.
Antara tokoh yang paling ketara mencipta hadis palsu ialah Abdul Karim Abu Auja, yang pernah membuat pengakuan di hadapan Gubernur Basrah Muhammad Ibn Sulaiman bahawa beliau telah mencipta sebanyak 4,000 hadis palsu yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dia kena tangkap ni. Di zaman kekuatan kerajaan Islam, dia daiga Abdul Karim bin Abu Al-Auja' ni, dia mengaku dia telah cipta 4,000 hadis palsu. Jadi hadis tu dia buat hadis tu benda hak haram dalam Islam, dia buat mari hadis kata halal. Benda hak halal dia kata haram. Jadi kita boleh bayang tidak usuk kan ni. Orang kita bila tidak cermat kepada hadis, ni hadis ada ni dia kata. Hadis kata boleh. Orang ni kata hadis kata tak ni. Dah. Ni saya saya tidak selidik tengok latar belakang dari buku ni, tak royak. Kalau kita cari jumpa juga ni, siapa mungkin dia ni orang yang munafik ke macam-macam lah sini, orang upah kan. Nampak tak? Jadi oleh kerana tu, kalau orang sebut hadis palsu ni bukan benda dongeng, benda real. Okey. Faktor ketiga pula yang menyebabkan terciptanya hadis palsu ialah faktor ta'assub. Ta'assub dalam bahasa Inggerisnya dia panggil ekstrim. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Ta'assub juga, terpaksa cari istilah orang. Ta'assub kepada kabilah, puak, negeri dan pemimpin. Jadi antara sifat negatif yang menjadi pegangan sesetengah orang Arab ialah sifat perkauman atau ta'assub yang melampau kepada bangsa mereka. Ni perangai orang Arab ni. Kita Melayu ada sikit-sikit yang taksub kepada bangsa. Orang Arab ni bila dia taksub kepada bangsa dia sanggup perang. Jadi atas semangat ni lah orang Yahudi boleh guna lah ni kan. Dia pelago di antara Libya dengan Maghribi misalnya, Kuwait dengan Iraq. Sebab dia meniupkan semangat bangsa. Kita orang Iraq jangan halau kat orang. Kita orang Kuwait, kita orang kaya jangan halau kat orang. Jadi Islam duduk tepi. Jadi bila Barat ni dia study tengok perangai orang Arab ni taksub kepada bangsa dia, ni kita boleh, ni senjata kita. Kita tiupkan semangat fanatik kepada bangsa. Nampak? Jadi orang Arab tadi bila dia taksub kepada bangsa, dia memandang rendah kepada bangsa lain, terutama daripada golongan hamba. Ekoran itu mereka mencipta hadis palsu bagi tujuan menguatkan dan mengangkat martabat dan status masing-masing. Ada beberapa contoh mungkin ada depan ni, macam mana hadis-hadis yang dia cipta untuk menunjukkan bahawa kelebihan bangsa masing-masing. Contohnya orang Parsi mencipta hadis yang menyatakan kelebihan bangsa mereka. Ada dah contoh sini. Seperti hadis, inna kalamal ladhina hawla al-arsh bil farisiyah. Sesungguhnya kalam, bahasa orang-orang di sekitar arsh ialah bahasa Parsi. Orang mereka hadut kecik di arah tu bukan guna bahasa Arab, dia kata guna bahasa Parsi. Iran lah ni Parsi dah. Tengok ni, tergamuk dia buat hadis lagi ni. Bila sebut hadis hati dia kata Nabi sabda. Bila balah dia dengan orang Parsi balah dengan orang Arab, dia kata mu kena ingat molek ada hadis Nabi, inna kalamal ladhina hawla al-arsh bil farisiyah. Bunyi pun sedap tak? Memang bunyi hadis kalau baca kat orang kapur tak? Oh, dia kata hadis dah tu. Padahal hadis reka. Jadi tunduklah orangnya, oi hebat bahasa Parsi ni. Melekat di arash. Kecek bahasa Parsi. Sebagai tindak balas mereka yang berbangsa Arab pula mencipta hadis. Tengok ni. Dia nak balas kelik. Orang Arab pun balas kelik. Abghadul kalam ila Allah al-farisiyah wa kalamu ahli al-jannah al-arabiyah. Bahasa yang paling dibenci oleh Allah ialah bahasa Parsi, dan bahasa ahli syurga ialah bahasa Arab. Barulah bening sama-sama tak sibuk bergalah deh. Sama-sama tak sibuk bergalah, sama-sama punuh, sama-sama berdosa. Selain ta'assub kepada bangsa dan kabilah, ta'assub kepada pemimpin dan negeri juga mendorong ke arah lahirnya hadis palsu.
Sebagai contoh hadis yang dicipta oleh pengikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni, pengikut dia balas semua dengan pengikut imam kita, Imam Syafi'i. Pasal apa? Sebab dua imam ni tak pernah jumpa. Macam Maliki dengan Syafi'i. Imam Syafi'i dia jadi anak murid Maliki. Hambali pula Imam Ahmad, dia jadi anak murid Syafi'i. Nak tiga ni ada tembung belaka. Kebetulan Imam Abu Hanifah ni, dia mati tahun 150 Hijrah. Tahun itulah lahirnya Imam Syafi'i. Nampak tak? Dari sebelum pada ni saya nak sebutnya, pengikut Syafi'i, pengikut Hanafi, dia nak menaikkan, melebihkan mazhab dia. Dia kata lagu mana? Hebatnya dia kata Imam Hanafi, Tuhan tidak bangkit Syafi'i, melainkan dia mati dulu Hanafi. Nampak tak? Orang Syafi'i nak jawab lagu mana? Orang Syafi'i kata itulah hebatnya Syafi'i. Lahir saja Syafi'i, mati selalu Hanafi. Jadi tak cerita dah. Jadi cuba tengok contoh ni, hadis dia kata, yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris adarru ala ummati min iblis, wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifata wa huwa siraju ummati. Akan lahir dalam kalangan umatku seorang yang bernama Muhammad ibn Idris. Syafi'i menasahabu tak kan Nabi boleh sabda. Imam Syafi'i lahir tahun 150, beratus tahun lepas Nabi mati. Jadi dia kata Nabi bersabda, akan lahir dalam kalangan umat aku ni seorang manusia nama dia Muhammad ibn Idris. Syafi'i ini yang lebih bahaya daripada iblis. Dia akan lahir dalam kalangan umatku seorang lelaki bernama Abu Hanifah yang menjadi pelita umatku. Sedap juga deh. Jadi kaya keempat pula, faktor kepentingan peribadi. Kita boleh tengok dah, lagu ni, hadis palsu ni ada sebab dia reka. Antara golongan yang mencipta hadis palsu untuk kepentingan peribadi ialah golongan kusasun. Kusas ni mana? Tukang cerita, tukang bagi, sedap dengar cerita. Dia reka lah hadis. Ulama lah ni, ustaz lah ni, dia tidak reka, tapi dia ambil cerita ni lah. Sedap cerita, dia tengok dalam kitab, dia tidak cek hadis tu, sedangkan dicipta oleh kusas. Dia ambil hak ni, dia duduk ngajar kot kapunya. Amor nak royak cerita ni, sebut dia kata gini. Sebab cerita yang dibuat oleh kusas ni sedap. Kalau hadis sungguh tak apa sedap, cerita hukum hakam sedap kan dia dengar. Ni cerita orang ni mari kuda putih terbang atas langit, kan sedap, suka kan cerita-cerita orang panggil mitos khayalan ni, seronok. Tama-tama bangsa Melayu kita ingat dah dulu, buku Mestika tidak laku dah dulu. Pasal apa? Bercakap dengan je macam-macam cerita dalam tu laku. Orang Melayu kita ni suka dengan benda-benda yang cerita khayalan. Jadi kalau siapa dia jadi penceramah, ni bukan saya sebut, Ibnu Jauzi, dia tulis dalam Talbisul Iblis, dalam kitab dia kata orang tukar cerita ni, dia cuba cari cerita gapo, dia kata aku nak bawa dalam ceramah aku hari ni untuk menarik pendengar. Jadi dia mikir, bukan dia nak input ilmu tak, dia mikir gapo dia aku boleh tarik hadirin penonton pada ni, untuk kuliah aku pada hari ni. Itu Ibnu Jauzi. Dia bubuh tajuk pun comel, tajuk dia Talbisul Iblis. Macam dekat-dekat talbis maknanya macam kita kata penyamaran iblis. Iblis menyamar, dia menghiasi. Talbis ini pada pakaian, dia memakai, memperelokkan sesuatu perkara supaya nampak comel. Salah satu daripada orang panggil hijau iblis, dia menghiasi sesuatu amalan supaya nampak comel. Benda ni benda tak betul, tapi dia panggil, dia solek sikit, dia sobek sikit jadi comel, orang pun terima sebagai satu amalan yang baik. Salah satu bendanya ini tadi. Ya, jadi orang khusus ni dia mengintai-ngintai. Orang yang kaki lawak pula,
Lawak gapo aku nak bawa hari ni dalam kuliah maghrib hari ni nak suruh orang suka. Di waktu bik suruh wah orang suka. Minggu depan nak mari pula. Lepas tu pula lelaninya bila orang ramai acak orang panggil ceramah boleh income banyak lah ni moga banyak orang apa ni orang beri duit kan. Ada seorang ustaz siapa aja dia terlalu banyak sangat. Saya nasihat ke dia siapa 70 kuliah dalam masa sebulan. Sedangkan dia tu tak ada nak ngaji ilmu dia adalah dia telefon saya semua buat nak buat rujuk ke nak tanya nak pergi kuliah petang ni nak semak beberapa teks dia tu kan hadis ni lagu mana. Saya nasihat ke dia kata ambil masa ngaji kata dia tu tak ada. Nak dan guna 80 70 kuliah sebulan no. Jadi kalau kita tak study maka kita waktu ikut dan jumpa lah benda ni. No. Okay. Inilah kena ingat inilah yang disebut dalam hadis Ad-Darimi. Dia sebut dia kata yaltamisud dunya bi amalil akhirah. Mendapatkan habuan dunia daripada amalan akhirat untuk mendapatkan collection dengan berceramah. Dalam tidak salah bui hak tu tapi orang bui derma ke apa tapi mana kalau kita duk memikir collection siapa boleh 30,000 sebulan kan. Ni ada benda lain ni tak. Jadi terperangkatlah dengan hadis-hadis khusus pengelipu lara. Matlamatnya ialah untuk menarik perhatian umum. Ni bahasa Dr. Muhyiddin ni saya ambil buku dia ni. Ni dia akan mari minggu depan ni. Jadi dia mari minggu depan ni kita kira macam bui ijazah lah kita. Kalau ni orang boleh ijazah belaka kan. Ajar doa ni ijazah. Dia bui ijazah pasal apa kita ngaji kitab dia ni. Itu yang penulis ni. Itu rasional saya panggil dia tu. Ijazah lah kita ni. Ijazah ni ijazah bu ambo ni ngaji lah. Saya ringkas dan saya beki dari segi apa ni susunan saja. Apa ni buku dia tu. Jadi dia kata matlamatnya lah untuk menarik perhatian umum seramai yang mungkin kerana masyarakat pada ketika itu minat yang mendalam terhadap agama. Dia ambil kesempatan situ. Maka aku akan isikan majlis aku dengan kisah-kisah pengelipu lara. Seronok dengar tak? Namun oleh sebab mereka tidak mempunyai hadis sahih yang boleh digunakan maka mereka mencipta hadis palsu. Ni orang dulu bukan orang lain ni dia ambil je. Okay. Mudah-mudahan dengan cara demikian bukan sahaja dapat menarik perhatian umum, malah boleh menambah rezeki mereka. Ni yang dia panggil yaltamisud dunya bi amalil akhirah. Mendapatkan habuan dan habuan dunia dengan amalan akhirat. Ada dah. Sahabat dulu sebut dah ni benda ni. Ini perkataan sahabat sebenarnya, bukan hadis Nabi tapi perkataan sahabat duduk dalam Sunan Ad-Darimi. Okey. Kebanyakan sasaran mereka adalah orang-orang yang jahil dalam agama. Rata-rata umat Islam kita sepuluh ni kan, dia jahil. Level dia hanya no. Walaupun orang tu kalau kita perhati, orang yang cerdik pandai, orang engineer, doktor, orang ni kan, biasanya dia tak terima kalau benda-benda yang tak ada fact and figures. Dia nak tengok data. Dia nak tengok kalau kita royak dari ilmu perubatan dia, kalau tak ada fakta dia tak terima. Orang sains, orang matematik ni dia didik lagu tu. Tapi bila dia ngaji agama, dia jadi kapung. Dia ke tepi waktu tu. Apa dah? Tu perani iblis ni. Engineer sekalipun, arkitek sekalipun, dia dilatih dengan fact and figures. Bila dia ngaji agama, dia jadi kapung. Dia boleh terima orang ajar benda-benda khayal, benda-benda tak masuk akal. Apa dah? Jadi seolah-olah tidak dia. Cuba tengok tak? Mas pengikut Asyik Rima dulu kan. Bukan main. Dengan kereta-kereta besar, mari kereta Jaguar pun ada. Mana bukan orang bodoh tu, orang ciri. Dia jadi kapung, dia boleh terima ajaran Asyik Rima. Siapa sanggup minum air cucu kaki dia pun boleh. Nampak tak? Punuh akal dia. Hak ni kita kadang-kadang kita tak boleh mikir demo ni guana. Dia dididik dengan benda fakta, tiba-tiba bila dak ngaji agama dia jadi kapung. Jadi bodoh dah. Jadi kita ni bila kita ngaji secara manhaj, secara sistematik, secara metodologi lagu ni, kita pandailah tahu batas tara dah. Kemudian faktor kejahilan agama. Biasanya faktor ini melibatkan mereka yang suka dan inginkan kebaikan. Tetapi disebabkan kejahilannya,
mereka mencipta hadis palsu. Dia nak kebaikan, tapi dia jahil, dia rekod hadis palsu. Pada awalnya mereka berniat baik. Apabila risau dan bimbang melihat masyarakat Islam yang tenggelam dengan kehidupan dunia sehingga melupai urusan akhirat. Dia ni niat baik, dia orang jauh. Mari dia tengok masyarakat kita ni beratlah, buat maksiat, masjid tak berapa nak pergi, amalan tak saya buat. Lagu mana kita nak buat, nak menakut-nakutkan mereka ini? Cari hadis tak jumpa sebab kata dia kejahilan agama. Dia nak tengok hadis tak reti kan? Maka dia rekodlah hadis. Dia cari satu hadis, siapa-siapa dia buat lagu ni, dosa begini. Sebagai contoh, saya nak sebut mungkin depan ada hadis tu dia sebut, berkali dia duduk tengok di masjid tu orang duduk buang. Tidak kata nak baca Quran, nak berapa duk alik buah nanti kau semaya. Jadi dia pun nak buat guano nak suruh orang ni takut. Dia waktu ambillah hadis tadinya. Dia kata man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu a'malahu 40 sanah. Sesiapa yang bercakap dengan percakapan dunia di atas masjid, maka Allah akan menghilangkan, membatalkan pahala dia, meluruhkan pahala dia 40 tahun. Oh, takut orang buat amal semaya 40 tahun habis licin dengan kecek benda-benda dunia. Dia berniat baik dah, tapi dia rekod hadis palsu. Jadi hukumnya jenayah. Dosa dia lebih berat daripada orang yang duduk kecek atas masjid. Jadi pada pandangan mereka, cara yang berkesan untuk menyelamatkan umat Islam yang dilalaikan oleh dunia tadi ialah dengan mencipta hadis-hadis palsu yang boleh menggalakkan mereka beramal untuk akhirat. Ni ya tibu ya tu. Siapa dia baca goni maka pahala sekian. Siapa dia baca, saya tengok kemarin dalam video orang pun ustaz popular juga disebut. Dia kata baca amal ni kita boleh seperti buat ibadat 1000 tahun. Baca sekali la ilaha illallah, berapa saya pun tak ada nak ingat. Dengan baca sekali tu kita baca bukan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ada hak lain sikit. Tak apalah, tapi dia sebut mudah je adik kakak semua. Dia kata dalam kuliah dia tu baca hak ni maka kita dapat pahala 1000 tahun dia. Dia jumpa, dia kata dalam kitab sikit-sikit dia jumpa tadi hak orang rekod. Dia tak penuh. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi kan, dia tidak penuh, dia beri ganjaran siapa benda tak menasabah. 1000 tahun ni tak ada dalam hadis Nabi. Ganjaran 1000 tahun ni jangan jumpa, tak ada. Baik. Jadi dia niat baik dah. Tapi niat baik cara tak betul, itu bukan Islam. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. The end, apa dia panggil, not justify the means. Dah. Jadi kita tidak kerana matlamat baik, cara tak molek, Islam tak terima. Dia nak cara matlamat baik, cara pun baik juga. Sekalipun golongan tersebut mempunyai niat yang baik, sebenarnya mereka menambahkan lagi masalah. Dia menambah lagi masalah kepada umat Islam. Masalah kelalaian umat Islam itu satu masalah, tapi masalah itu tidak berat berbanding dengan masalah dia cipta hadis palsu. Hal ini kerana mereka mudah dipercayai dan diyakini oleh masyarakat kerana peribadi mereka yang saleh dan zuhud. Sedangkan pengisian yang dibawa adalah batil dan palsu dari sudut ilmu dan amalan. Cuba tengok masyarakat kita lah ni, dia pegang tengok penampilan. Pakai serban besar, lagi besar serban lagi orang yakin. Tak pandai atas ni buat atas ni pula sah dah. Padahal ni menyakit kata wasbih dah pula tekok. Bawa tokak pakai cicing pula besar-besar boleh 30 tu. Ini khamak ali macam-macam dia sebutlah, orang kasyah. Dia carilah satu istilah. Arif billah pula lah ni. Arif billah, orang arif billah, orang yang kenal Allah. Baik. Jadi bila masyarakat tu tengok kepada penampilan dia percaya, maka bila dia ungkapkan satu ungkapan batil, hadis palsu, orang tak percaya dah. Kalah lah ni. Kalah orang nak betul. Orang ni royak dengan gini, hadis yang dibaca itu mengikut dalam Al-Fawaidul Majmu'ah yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Kita kata hadis ni palsu.
Imam Sayuti pun kata palsu. Dalam kitab Al-La'ali'ul Masnu'ah, tak sudah sebut lah hadis, kau tak sudah sebut lah orang ni. Tak. Abang tak tengok dia. Cuba tengok dia. Ni orang arif billah, tengok kau serban, dia tengok kepih. Itu makna ukuran masyarakat kita. Betul tak? Menurut seorang ulama hadis, Yahya Ibn Sa'in Al-Qattan, menyatakan bahawa beliau tidak pernah melihat pembohongan dan pemalsuan hadis yang paling banyak, melainkan daripada golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai zuhud dan soleh. Nampak tak? Nampak zuhud, nampak soleh. Itulah dia. Orang iblis ramah lalu dia digiru orang lagu ni. Maka di sini dia main peranai. Peranai dia tanding ke racu-racu, maka dia menipu, cipta hadis-hadis palsu. Dan masyarakat percaya sebab dia nampak zuhud, nampak soleh. Ini satu orang panggil satu masalah besar dalam masyarakat kita. Siapa hari ini? Orang tidak tengok kepada hujah macam saya sebut tadi, tapi orang tengok kepada penampilan. Saya pun dah kecek dengan Dr. Muhyiddin dulu. Dia tanya, dia sebutlah sebab dengan masing-masing. Kata payah, kata Allah ni. Orang tak tengok kita pergi pakai piyah, pakai baju Melayu gini ngajar. Orang tengok kau pakai serban besar. Lepas tu pakai dua pula bos serban sini pula. Tak diroyak saya dia kata. Oh, pakai serban besar ketek lah dia kata. Dr. Muhyiddin nak mari minggu depan. Pakai serban besar ketek dia kata. Lepas dia sokong, lepas dia tambah sekali lagi. Lepas tu gantung sebeh tekuk pula dia kata. Tak. Sungguh dah. Orang percaya lagu tu tak? Antara hadis palsu yang direka oleh golongan ini ialah hadis-hadis mengenai kelebihan dan keutamaan amalan-amalan tertentu seperti zikir dan seumpamanya, yang tujuannya adalah untuk menyucikan diri dan membersihkan jiwa. Bila kita boleh buat ini zikir, pahala sekian-sekian, orang pakat nak, orang pakat sungguh, orang pakat salim, minta ijazah pun nak lagi. Boleh zikir. Pasal orang kita ni, dia suka jalan pintas. Ni perangai kita, orang Melayu kita. Kita nak segera. Sebab tu berapa ramai orang kita ni terperangkap dengan skin cepat kaya. Pak main teller berapa ramai orang kita. Apa kedana Pak main teller lah. Macam-macam skin cepat kaya. Pasal apa? Sikap orang Melayu kita nak jalan pintas. Segera. Nak kaya segera, dia tak situ sistem. Sebab itulah, kalau anak nak periksa, daripada usaha wak atas tuition, cari buku ke dia, suruh dia ngaji, ia bersungguh-sungguh ni. Tapi kalau ada orang wiai tawar ni kan, untuk mudah ngaji, boleh jadi panah masuk periksa, boleh ramai orang beli air tawar. Pasal dia panggil jalan pintas. Jadi Islam kita dia tak ajar kita, dia ajar benda yang sistematik. Nak kau ni ada sistem dia. Nak pandai kena ngaji. Nampak tak? Nak pahala banyak kena buat amal. Tak ada jenis orang bagi bubuh pahala kita. Okey. Ini termasuk hadis-hadis mengenai kelebihan surah-surah tertentu dalam Al-Quran. Ada hadis-hadis kelebihan surah. Saya dah susun waktu dalam saya bagi ke masjid-masjid tempat saya kuliah lah. Untuk dibaca dalam masa 24 jam tu, saya cuba atur waktu subuh baca waktu ni berdasarkan kepada hadis. Kelebihan surah Al-Kafiru misalnya, ada hadis dia. Kelebihan surah Al-Kahfi tu memang ada dia. Kelebihan ayat akhir surah Ali Imran, ada hadis dia. Kelebihan akhir surah Al-Baqarah, ada kelebihan dia. Jadi kita cuba cari hak mana-mana hadis-hadis yang sebut ayat-ayat ataupun surah tertentu yang ada ganjaran. Jadi ambil hak tu. Tapi sambil-sambil ada hak tu dia mari pula surah-surah lain, kelebihan-kelebihan surah lain yang dia buat mari hadis palsu pula. Kelebihan surah ni, kelebihan surah ni. Jadi saya nak sebut sini memang ada hadis-hadis tertentu, kelebihan surah-surah tertentu. Okey. Sebagai contoh, tengok ni. Qira'atu suwaril qalaqil aman min al-faqr. Membaca surah-surah al-qalaqil. Qalaqil ni apa? Ia bermula dengan kul. Kul wallah, kul a'u ataupun kul ya, boleh menghindar daripada kefakiran. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada wakul tu, kul ya apa? Ada kelebihan dia, tapi bukan lagu ni. Kuliah Al-Kafirun ada hadis. 3 kul saat ni pun ada. Okey.
Tapi tidaklah siapa boleh menghindar kefakiran. Kita tidak menafikan ada kelebihan surah tu. Yang kita nafi sini ialah hadis yang mengata boleh menghindar daripada kefakiran. Kita kena faham konsep. Sebab orang ambil kesempatan. Bila kita kata hadis ni palsu. Oh, dia kata, ada ke dia kata kelebihan surah Qul Huwallahu ada. Dan Nabi suruh baca pula. Ketika kita nak tidur, baca 3 kuda. Tengok dia kecek tajuk lain. Kita tidak nafikan ada kelebihan. Ya kita pertikaikan janji yang kata boleh menghindar kefakiran. Kita tak faham tajuk. Nampak tak? Cuba kita kecek benda ni, kita pergi premis dia panggil tak? Premis gapo kita kecek? Premis kita ialah hadis palsu. Bukan benda tu. Ya. Baik, ia kena pula faktor perselisihan mazhab fiqh dan ilmu kalam. Ni juga. Sebab mazhab ni kita ada. Apa pula ilmu kalam pula. Dia ada panggil pertelingkahan di antara mazhab-mazhab ni, situlah timbulnya hadis palsu. Pendukung kepada setiap mazhab dan ilmu kalam masing-masing mendakwa mazhab mereka adalah mazhab yang paling betul. Salah satu cara untuk mempertahan pendapat masing-masing ialah dengan mencipta hadis palsu. Antara hadis yang direka ialah man rafa'a yadayhi fi ruku' fala salatalah. Ini dia cuba buat hadis fiqh ni. Sesiapa yang mengangkat kedua-dua tangan ketika rokok, maka batallah solat. Kita mazhab Syafi'i kita pun pegang kepada hadis sunat kita akad. Masa kalau kita nak rokok kan, dia ada 3 tempat selain pada takbiratul ihram tu kan. Nak rokok, iktidah, bangun antara 2 sujud. Itu saja dah. Jadi bila mazhab Syafi'i kita kata sunat kita Allahu Akbar baru kita rokok. Jadi ada mazhab yang kata tidak sunat. Maka dia bagi berlawan hujah dua tu, dia nak menguatkan hujah dia. Dia kata ni ada hadis kata man rafa'a yadahi fil ruku' fala salatalah. Siapa dia angkat kedua tangan ketika nak rokok, maka batal semaya dia. Benar dia dah. Sedangkan hadis palsu. Kita tengok dia sanggup dia manusia ni nyebuli reka benda lagu ni. Orang jumpa ni. Apa yang dinukil kat sini adalah orang jumpa dalam kitab-kitab. Jadi kalau kita tu tidak cermat, jumpa lagu ni ada dalam kitab ni. Selok lah. Bila jumpa dalam kitab, bukan tu betul. Biar ada dalam pemikiran kita. Ada dalam kitab bukan mestinya betul. Kecuali kitab-kitab yang muktabar. Bila sebut muktabar, kitab-kitab yang kita kenal pengarang dia. Kita sahkan bahawa itu betul cetakan dia. Dia pengarang itu siapa? Mr. Imam Sayuti. Kita boleh tu panggil ulama muktabar sebab dia ulama hadis. Dia ada hujah dia. Ibn Nawawi, Ibnu Hajar. Betul tak? Syirazi, Muzani, atau nama-nama ulama dia. Kadang-kadang dia sebut nama, kita tak kenal apa ulama dia. Boleh tak sebut nama indah pula, ada dengan ampun ni. Ada al belakang kat. Kita tengok dia sampai mana. Lepas tu tengok hujah dia, dia rujuk kepada mana. Kalau dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Tu banyak kitab lagu tu. Kita tengok-tengok hadis palsu. Kalau kitab yang muktabar dia sebut ini hadis riwayat sekian-sekian. Walaupun dia tidak sebut sanad kan. Okey. Kemudian yang ketujuh, faktor pengampu pemerintah. Pemalsuan hadis bagi tujuan mengampu pemerintah mula berlaku pada zaman Khilafah Abbasiyah. Ni lepas Umayyah dah. Nak ambil hati pemerintah. Nak justifikasikan bahawa tindakan dan perbuatan pemimpin itu betul dari segi syarak. Ya Amirul Mukminin, betul tindakan Amirul Mukminin. Sebab ada hadis Nabi, dia pun baca sikit-sikit. Kembali naiklah khalifah tu. Maka khalifah zalim itu bertambah zalim. Sebab dia terasa bahawa tindakan dia itu betul. Okey. Golongan pengampu tersebut biasanya terdiri daripada mereka yang berkepentingan sama ada untuk meraih keuntungan peribadi ataupun untuk mendapat publicity murahan. Orang Kelantan kita panggil nak cari samah seria ni. Bodek boh nak cari samah seria. Ada dah perangai ni zaman dulu dia. Kalau cikgu tadi tidak bodek pengetua dah. Nak cari samah seria. Tiko-tiko duduk tengah buat penilaian prestasi dah. Akhir tahun tu. Takut ke macam mana? Takut tu tuju dia buat lagu mana hadis contohnya. Kalau dia buat hadis yang bila dia takut ke pemerintah tu dia
Dia buat hadis palsu untuk tak jumpa lagi tu. Tapi bila sebut cara umum itu kerana kes dia apa ni, nak jaga pemerintah. Nak bodek ni. Selain daripada 7 faktor tersebut, terdapat juga faktor sampingan yang lain seperti ingin melariskan perniagaan, taksub kepada amalan atau cara tertentu dalam ibadat dan sebagainya. Dia orang harap, dia boleh reka hadisnya, dia jual barang dia nak suruh laku, dia cari hadis. Tukar besi pakai lelah ni, buat hadis ya. Pakailah pagar besi kerana kelebihan gini-gini. Saya ingat ada ke belakang ni orang nego batu akik-akik. Taqattamu bil aqiq fa innahu mubarak. Pakailah, dia kata, permata akik kerana membawa berkah. Pakat beli dia buka ni. Batu ke batu akik? Comel kau ni. Ada hadis Nabi ni, taqattamu bil aqiq fa innahu mubarak. Pakailah batu cicing akik ni kerana dia boleh mau berkah. Beli selalu orang dah. Nak berkah. Kita pergi pada hukum. Dah kita tahu dah rekod hadis palsu. Baca hadis palsu, sebar hadis palsu ni setara mana lah hukum dia. Hukum mencipta dan meriwayatkan hadis maudhu'. Dia kesalahan bukan hanya mencipta. Orang yang baca, orang yang sambung, orang jueda, yang menyampah syarah nak pulak hadis tu. Saya ingat, saya boleh sebut sekali lagi contohnya. Seorang tu email tu, masa perkahwin ni adik ipar di Topak setahun, dari 2-3 tahun baru ni. Dia ambil dalam khutbah nikah yang saya sebut tu kan, dia sebut raka'atan minal mutazawwij afdalun min 70 raka'atan minal azam. Sembahyang 2 rakaat orang yang sudah kahwin 70 kali ganda sembahyang orang yang belum kahwin. Jadi bila kita nikah tu naik markah sembahyang kita. Jadi tu imam tu bila dia sudah baca tu kan, dia sebelum sudah dia berlaku dia akad nikah, dia nasihatlah kepada pengantin kan, ada setengah imam nak nasihatlah, awak sekarang ini sudah menjadi ketua keluarga, hendaklah jaga amanah sikit. Dalam banyak-banyak nasihat dia kata, bermulalah sekarang, dia kata, detik di mana awak telah melangkah ke satu alam di mana sembahyang awak yang selama kening, dia kata, boleh 1 markah sudah menjadi 70 markah. Siap dengan syarah, padahal tu hadis palsu. Nampak tak? Jadi hukum dia berdosa juga. Orang yang mencipta pun berdosa, orang yang menyebarkan juga berdosa. Mana? Okay? Saya jumpa dengan pengaruh saya sebut dah baru ni kan. Kata Datuk, bila lagi? Dia kata 1000 soalan dah. Dia kata kita buat lain dah. Tak tahu tu bik ke tak. Ulama menyatakan bahawa haram mencipta hadis maudhu' secara mutlak. Haram. Sebab tu saya highlight dengan warna kuning. Biar kita ni lepas pada ni biar sensitif sikit. Biar alert dengan hadis palsu ni. Haram. Supaya minum aruk ni biar berasa. Kita kelih haruk ngetak bulu dah. Biar kita kelih hadis palsu biar ngetak bulu juga berasa. Kan? Orang yang tak ngaji hadis dia tak sensitif benda ni. Dosa besar ni. Lebih pada mengopak ni. Ia merupakan keputusan ijma'. Tak ada khilaf ni. Ada juga kecuali mazhab Al-Karamiyah. Ni orang tak ambil kira ni. Karamiyah ni orang tak ambil kira dah dia ni. Ia mengharuskannya dengan tujuan menggalakkan umat Islam melakukan kebaikan dan menakutkan mereka daripada melakukan kejahatan. Tak apa, dia kata boleh buat hadis palsu tapi bertujuan baik. Sebab tadi. Biar orang tak terima ni. Sebab tu orang panggil ijma' tu. Walaupun dia tak setuju pun, orang panggil ijma' juga. Sebab mazhab dia orang tak ambil kira ni. Bukan dalam hal ni saja, dalam hal lain pun Karamiyah orang tak ambil kira. Pendapat Al-Karamiyah ini tertolak kerana tiada asas dan dalil sama ada nakli atau akli. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran keras terhadap mereka yang mendustai baginda sebagaimana sabdanya. Hak ni saya minta kalau boleh hafal ni hadis ni kan. Sebab hadis ni hadis mutawatir. Kita ngaji dah hadis mutawatir ni hak tinggi pada sahih kan. Hak tak payah masuk metodologi, tak payah semok ni hadis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Boleh tak lepas pada ni cuba hafal. Aku sebut biar turut saya sekadar. Man kadzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwak maq'adahu minan nar. Biar hafal Orang kata gapo riwayat siapa tak payah royak riwayat. Cuma saya sebut ni kami ambil daripada Bukhari dan Muslim. Dia ni semua ulama hadis riwayat dia sampai peringkat mutawatir. Kita ngaji dah dulu kan. Hadis mutawatir pun ambil hak ni dah sebagai contoh dia. Ya kita boleh man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwak maq'adahu minan nar. Tak tengok sikit lagi tak tengok ditulis apa kita boleh apa. Gapo dia? Sesiapa yang mendustaiku dengan sengaja. Mendustai ni maknanya hak Nabi tak kata, kita kata Nabi kata. Itu makna dustanya. Hak Nabi kata, kita kata Nabi tak kata. Menyanggah ya Nabi. Nabi kata maka prepare lah. Maka bersedialah tempatnya di neraka. Tempahlah your seat dalam neraka. Kita beli tiket ke neraka. Mendustai Nabi seolah-olah kita beli tiket ke neraka. Sebab tu ada ulama yang mengatakan siapa peringkat kufur sebab dia kira benda ni seolah-olah macam canggah Nabi. Bukan sahaja dosa besar tapi kufur. Jumhur ulama hadis sunnah wal jamaah juga secara ijma' mengatakan bahawa membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja termasuk dalam dosa-dosa besar. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini menghukumkan kafir. Dia rupanya Syekh Muhammad Al-Juwaini menghukum kafir kepada siapa yang mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu polemik yang berlaku pada hari ini. Tak sensitif benda ni. Kita kata hadis palsu, dia faham juga, dia cari juga dok. Bukan orang awam, golongan agamawan. Pertahankan juga hadis itu palsu. Contohnya Nur Muhammad, dia cari juga. Dia cari nak suruh jadi hadis itu sahih. Dah sepakat ulama-ulama hadis kata hak tu palsu. Hadis Nur Muhammad, hadis Jabir tu kan. Pertanyaan juga. Sebab apa? Dia tidak sensitif dengan hadis palsu. Sebagaimana haramnya mencipta hadis maudhu', begitu juga dengan meriwayatkannya. Kita tak reka tapi kita tolong riwayat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Ini riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesiapa yang meriwayatkan sesuatu daripadaku sedangkan hadis tersebut adalah dusta, maka ia termasuk dalam golongan pendusta. Kita nak riwayat satu hadis, sedangkan hadis itu kita tahu dah hadis itu palsu, kita pergi sebut juga, Nabi kata termasuk dalam orang pendusta. Sebab tu dalam hadis Muslim ada sebut tu, kita biar sensitif, jangan bila orang sebut, orang royak kita putulus sapa getek. Lalu ni kita tak sebut ke mulut, kita kuk grup WhatsApp dalam Facebook. Kan? Sebab tu Nabi sebut kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah dia kata seseorang itu menjadi pendusta, pembohong macam tadi juga. Cukup dah. Lagu mana? An yuhadditha bi kulli ma sami'a. Dia yang menyampaikan, yang tolong bercakap, tolong deliver bi kulli ma sami'a, apa saja yang dia dengar. Asalkan comel hok ni tolong hantar ke grup lain, comel hok ni hantar ke grup lain, kita tak cek. Jadi Nabi kata padan dah, walaupun mu tidak reka pembohongan, mu jadi orang belawak dengan semata-mata ikut siapa atas meja mu, siapa ke mukuti wi kau orang habis. Kan? Jadi kita biar ada disiplin yang kita dalam ilmu ni. Apa tobatlah dia kena royak hak saya baru ni hadis palsu. Tak boleh royak. Dah kita buat sekat-sekat boleh dah lah. Kalau mari insah dah. Dan sekarang kita nak suruh biar dia berasa sensitif tu dulu peran dia ni. Biar dia berasa sensitif kalau ada hadis palsu ni. Sebab tu kita tengok dulu ni ustaz duk balas sama ustaz. Orang kata apalah ustaz duk balas ustaz. Orang awam pula dia ambil jalan tengah nak royak jauhnya dia. Bapa gak duk balas sama ustaz, sama-sama nak kisah belaka. Sebab ustaz ilmu ulama hadis dia kata hak ni jenayah besar.
lebih jenayah daripada orang jahil yang buat maksiat. Kenapa tak? Orang tak faham dah ni. Dia bertukuh lumuh, kena celah, kena maki. Dia baki orang gini, itu Wahabi ni. Tegur saja, dah. Tak sekecil banyak, awak Wahabi. Awak sebut ni benda salah, kita kata. Mengikut pendapat ulama gini salah. Hadis palsu gini. Oh, tak sekecil banyak, awak Wahabi. Susah lah. Tak? Sendirilah ni tak? Namun ulama hadis mengharuskan, saya buat ikut 10 lah sebab tak ada slot khas hari ni dah, sebab kita nak puas habis ni. Dan lepas pada rehat ni kita sambung hadis juga dah, pasal ulumul Quran habis dah tak. Namun ulama hadis mengharuskan meriwayatkan hadis maudhu' bagi tujuan menjelaskan kedudukan dan statusnya. So je cara nak bawa hadis palsu. Bila kita sebut hadis, kita nak royak kat orang, jaga-jaga ini hadis palsu, boleh baca. Begitu sekali dia ulama tak bui kita ni menuturkan hadis palsu. Dengan tujuan tu saja-saja nak baca main-main tak boleh. Bila kita utlubul ilma walau bisin, kita kata tutuplah ilmu walaupun di negeri Cina, ini hadis palsu, boleh kita sebut. Ni ada ustaz tengok dalam video bang ni syarah nak hadis tu. Sebab tu baru ni saya pergi ke negeri Cina lah, saya tengok gini betul lah Nabi kata utlubul ilma walau bisin. Sedap ke dia. Itu hadis palsu tu. Saya tengok orang bawah pun tulis lalu bawah tu, ini hadis palsu ustaz gini. Ada ke jawab dia. Memang puak Wahabi tak sisa mau lagu ni kan. Jadi Wahabi semacam saya jadi apa je. Apa? Orang tegur hadis palsu pun Wahabi. Istilah mudah untuk orang panggil character assassination, dia panggil. Membunuh karakter orang hanya label Wahabi, mudah. Sebab ni bermula sejarah melabel kaum Nabi, dia start di Syiah ketika bila dia buat amalan-amalan yang bercanggah dengan Islam, orang tegur dia mula sekali memperkenalkan istilah Wahabi. Dan orang mana ni? Hak membuat khurafat, kuburiyun dia panggil. Hak duduk puja-puja kubur tu, bila orang tegur dia tu kan, masa dia berlaku di Saudi, ungkapan yang dia gunakan ialah Wahabi. Jadi timbullah, jadi makna satu istilah keramat dipanggil Wahabi ni, kita boleh guna sebagai senjata untuk membunuh karakter kan. Apa saja tak serupa yang kita Wahabi sini. Orang panggil jalan pintas. Nah. Hal ini kerana dengan penjelasan tersebut dapat dibezakan antara hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis maudhu'. Kita tujuan kita royak ni supaya orang boleh beza. Ini hadis palsu, ini hadis maudhu'. Saya sebut contohnya benda serupa ni. Tapi hak ni orang ramai orang keliru hadisnya. Misalnya dia sebut ada dalam hadis Muslim, dia sebut at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah sebahagian iman. Itu hadis Muslim. Tiba-tiba ulama tu bila dia tulis kitab, dia ulah tu, dia tidak riwayat, dia tidak kata hadis, dia kata oleh kerana itu untuk mencapai kesucian hendaklah kita bersih. Maka aku berpendapat an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Orang kata oh ni hadis so pula. Maka di sekolah-sekolah pada tulis di tepi-tepi dia kata hadis Nabi kebersihan sebahagian daripada iman. Tidak ada ni. Sekolah-sekolah dia nak suruh tak sini budak wak kotor kan, dia tulis kebersihan sebahagian daripada iman, hadis Nabi. Sedangkan waktu bukan hadis, ungkapan ulama. Jadi kalau kita kata hadis, arti kita membohongi Rasulullah. Jadi kalau tadi an-nazafatu minal iman bukan hadis, at-tuhur syatrul iman baru hadis. Nampak tak? Okay. Benda tidak salah. Macam ni dia panggil tak? Apa dia? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Itu ungkapan yang bagus. Dia panggil sahihul makna. Benda tu. Benda tu bukan hadis, tapi sahihul makna. Sah dari segi makna. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Tidak betul dari segi makna. Deraka kau ibu tak hadis kan? Tapi kalau kita kata hak tu hadis, itu bukan hadis. Faham tak? Okey. Ia sekaligus dapat menghindarkan masyarakat daripada terjebak dengan hadis maudhu'. Jadi kita perlu kita sebut ini hadis palsu, ini hadis palsu dah. Baik, macam manakah usaha ulama membenteras hadis maudhu'? Macam mana dia nak membenteras? Macam soalan Cik Ramli tanya tadi, nak lagu mana ni demo ni? Nombor satunya
Allah Subhanahu Wa Taala telah melahirkan para ulama pada setiap zaman yang sentiasa berusaha memelihara kesucian dan ketulinan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena perang sama dengan umat dia ini. Sampai hari ini. Bagi tujuan itu mereka telah mencurahkan segala usaha sehinggalah lahirnya berbagai-bagai kaedah dan metod yang bertujuan mengenal pasti dan mengawal ketulinan hadis. Terkedi Tuhan kan nak suruh biar ulama kita ni banyak kerja. Di samping ulama kita duk mengarang kitab tu, satu kerja pula dia kena karang kitab royak hadis palsu. Dia mau main-main reka, jadi terpaksa dia buat. Kena perah tenaga usaha dia pula. Bukan sikit pula kitab dia karang. Ha? Kenapa dia? Antara metod dan usaha ialah iltizam dengan sanad hadis. Inilah ia jadi dia tekan sangat sanad. Kalau tak ada sanad, hadis tak boleh terima. Sanad tengok. Dan setiap sanad tu kita sebagai kita belajar dah nak cek setiap rijal, setiap perawi tadi. Sanad dalam setiap hadis merupakan asas utama dan satu-satunya jalan yang boleh menentukan kesahihan hadis. Justru setiap hadis mesti mempunyai sanad, maka hadis tanpa sanad dianggap maudhu'. Tengok. Dia letak maudhu' dulu lagi. Buat mari sanad kita boleh cek. Tak buat mari sanad tolak selalu. Kira maudhu' selalu. Sebab Abdullah ibn al-Mubarak disebut laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, siapa pun boleh bercakap apa saja yang dia nak kata. Siapa-siapa dia boleh, orang panggil lidah tak betul lah. Tapi aku nak sanad. Jadi metodologi sanad ni ditekankan oleh para ulama hadis ni dengan ungkapan yang kita tengok Abdullah ibn al-Mubarak tadi. Baik. Oleh itu ulama bermula zaman sahabat dan tabi'in begitu teliti dengan sanad hadis. Hadis tidak akan diterima sekiranya tiada sanad yang sahih. Sanad tu satu hal dah, nak sahih pula. Muhammad ibn Sirin menyatakan pada awalnya setiap hadis diminta supaya perawinya dinamakan. Sekiranya ia diriwayatkan oleh ahlus sunnah, maka hadis itu diterima. Tetapi sekiranya oleh ahlul bid'ah, maka hadis tersebut ditolak. Ini dalam syarah Muslim Imam Nawawi sebut. Abdullah ibn al-Mubarak yang saya sebut tadi mengatakan bahawa sanad adalah sebahagian agama. Sekiranya hadis itu tanpa sanad, maka sesiapa sahaja akan bercakap mengikut kemampuannya. Saya baca tadi kan, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Malah beliau mengumpamakan orang menuntut ilmu agama tanpa sanad seperti orang yang mendaki tempat yang tinggi tanpa menggunakan tangga. Naik bukit tak ada tangga. Sementara Sufyan al-Thawri mengatakan bahawa sanad merupakan senjata orang mukmin. Tanpa senjata tersebut mereka tidak mungkin mampu berperang. Yang disebut oleh Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi. Ada 2 minit guys. Sanad yang dimaksudkan di sini ialah sanad yang muttasil, ia bersambung. Iaitu sanad yang bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perawi pula mestilah memenuhi piawaian atau ciri-ciri yang melayakkan mereka sebagai perawi hadis yang adil dan dhabit. Ini kita belajar belakang dah ni. Dengan demikian hadis sudah pasti akan terpelihara daripada sebarang unsur penyelewengan dan pemalsuan. Barulah kita masuk ni melipat gandakan usaha dan aktiviti keilmuan dan penelitian terhadap hadis. Kita rehat 10 minit ni. Minat dia kita sambung ni juga lepas pada dah.